Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana korang masih stay bersama aku AK dalam AK Studio. So hari ni aku nak recall balik apa yang aku dah explain dengan korang dekat vlog aku nombor 1. Aku unbox. So ada 4 item yang aku beli direct kat Shopee. So apa item ni aku recap balik. So aku beli servo daripada Mashmo CDS 10. Aku beli ESC Fleta Eurospec version 2. Aku beli motor 17.5 daripada Fleta ZX version 2 dan aku beli connector. So seperti mana aku cakap, aku promise dalam video aku dalam vlog nombor 1, aku nak review bagaimana aku verify aku punya speed dengan durability kat servo. Lepas tu macam mana aku verify aku punya motor whether it is a good condition ataupun sebaliknya. Yang satu lagi, aku akan assemble semua barang-barang yang aku beli ni dekat aku punya kit MO7, di mana kit tu nanti aku akan gunakan untuk Tamiya Cup yang akan dilakukan ataupun dijalankan pada November nanti. Aku akan buat by chapter since video ni mungkin agak panjang sebab aku campurkan servo, aku campurkan motor, lepas tu aku campurkan dengan assembly. So aku rasa benda tu sangat panjang. So aku punya decision, aku nak buat section supaya mudah untuk kita untuk view, dan salah satu untuk aku editing pun lebih mudah lah. Okay, jap, kita direct terus apa kepada objektif kita pada hari ni. So hari ni aku nak explain kau pasal CDS dengan R12 lah. So untuk pengetahuan korang, aku pakai R12 Power HD ni dah lama. Ini set baru lah, tapi maksudnya aku pakai model ni dah lama sebabkan aku selesa dengan dia punya feeling driving, dia punya speed just enough untuk aku punya driving style. Satu lagi, aku paling suka dengan reliability yang ada dekat pada R12 ni. So aku gunakan R12 ni sebagai satu benchmark aku untuk pembelian servo, just in case lah. So untuk pengetahuan korang, R12 ni adalah berpowerkan motor Corollas. So dia bukan macam too high tech lah orang pakai. Sometimes orang suka pada brushless sebab brushless dia more consistent kalau compare dengan Corollas, sebab Corollas dia macam brush condition. Sampai satu masa dia akan ada wear and tear condition yang obvious kalau compare dengan brushless. So sebab aku beli R12 dan aku selesa dengan dia, sebab satu lagi sebab cost dia tidak terlalu mahal dan aku rasa mampu untuk dibelanjakan untuk permainan RC ni. Okay, dan Mashmo MRS CDS 10 ni actually dia taklah terlalu jauh sangat dari segi external review. Kalau kau tengok side by side, kalau kau tengok from the top, dia punya everything, dia punya nipples, dia punya wing eyes ni, dia punya nipple dekat depan, semua lebih kurang sama. Cuma dia nampak macam branding balik lah, cuma branding balik. Dan kalau korang tengok macam aku explain sebelum ni dekat vlog aku nombor 1, dia punya size ataupun kepanjangan kepanjangan kabel agak different sikit. Okay, lepas tu kalau korang tengok lah, dia punya dekat center steel in metal case, steel in metal punya material. Lepas tu kau tengok dekat upper dengan lower case ni menggunakan plastik. So sama saja. Dan going back to the spec pun sama juga, just decimal membezakan. 0.055 second CDS yang factory claim, dan satu lagi R12 0.06 second yang factory claim lah. So hari ni aku akan buat satu servo tester untuk verify aku punya speed. Dua-dua servo ni aku akan verify aku punya speed, dan aku akan jalan reliability test dalam 1.5k, maknanya 1500k aku akan jalan, continue jalan. After continue jalan, aku terus direct check dia punya speed dekat 7.4 volt. Ok, 7.4 volt. Ok, untuk pengetahuan kalian semua, aku dah prepare dua bateri aku ni. Aku dah prepare dua bateri aku ni, bateri 1 dan bateri 2. So bateri 1 aku akan jalan untuk Mashmo, dan bateri 2 aku jalan untuk R12. Ok, dua-dua ni dah set up by voltage 7.4 punya voltage.
So aku verify, aku tunjukkan kepada kalian supaya kalian faham apa yang aku try nak explain. So voltage, so voltage drop, so you all tengok 7.49, 7.4, just in case macam tu lah, 7.4. ok, belakang tu dia semua ralat, ok, dia semua accurate lah. ok, so ni bateri nombor 1 aku jalan dekat CDS, dan satu lagi untuk bateri nombor 2 aku set up dia punya voltage lebih kurang sama, 7.48 voltage DC condition. ok, so ini yang aku punya plan. So maksudnya aku akan compare apple to apple dengan dua servo yang berbeza. So kita akan compare dua condition ni, tengok sama ataupun result dia bagus ataupun sebaliknya. ok, let's kita start dengan R12 dulu. R12 ok, since untuk nak bagi korang senang nampak, bagi korang senang lihat, aku akan letakkan sebuah horn kat sini untuk tengok dia punya reaction. So macam mana aku set benda ni, sebuah horn ni punya reaction dekat default position. ok, aku gunakan device ni juga sebab device ni is very useful item yang aku boleh suggest. ok, very useful item. ok, banyak benda yang kau orang boleh buat. Kau boleh tengok dia punya pasar width, kau boleh tengok dia punya linear condition, reliability condition, speed, dead zone dia. So everything kau boleh refer dekat device ni, dia dapat membantu. ok, tujuan aku buat benda ni adalah untuk aku nak pastikan equipment yang aku beli, equipment yang aku pakai ni adalah cukup ataupun tidak memenuhi aku punya personal perspective. Sebab every driver dia ada individual skill, individual driving feeling sendiri. So aku nak meet benda tu supaya aku tak ada masalah untuk mencari setting di kemudian hari. ok, itu lebih jelas. ok, aku direct positif, negatif. alright. ok, aku direct cucuk. So aku harap korang boleh nampak. ok, so sekarang ni dia ada analog dengan digital lah. So aku cucuk dulu aku punya R12 punya servo. Lepas tu aku akan set as a digital. Dan perkara pertama yang sekali yang aku akan buat adalah aku akan pergi cari dekat value ataupun information of FP mode. FP mode ni aku nak cari default position dekat mana servo ni punya default position. So since aku pakai servo ni akan dipakai dekat M chassis aku. So aku punya M chassis aku akan locate macam ni lah dekat sini. So dia punya position kat sini. So servo tu sepatutnya berada kat sini lah. ok, so in default ataupun in basic information daripada GT Power device ni, yang servo tester ni, kau kena cari dua condition. Satu, 1000 US ni maksud dia berada dekat belah kiri. Kalau 1500 US ni dia berada dekat center, which is a default. Dan 2000 ni dia berada dekat belah kanan. ok, apa yang aku nak kena set, aku nak kena cari 150 dan setting dia dekat center. So inilah macam mana aku nak set up aku punya servo condition. So aku lock macam biasa. ok, aku lock macam biasa. ok, siap untuk satu condition. ok, seterusnya apa yang aku nak verify, macam mana aku explain kat kawan tadi, R12. ok, R12 ni aku akan tengok unloaded speed dia berapa. So unloaded speed dia pergi dekat unloaded speed, kita kena pergi dekat SP mode. So pergi dekat SP mode. ok, pergi ke SP mode, kau tekan enter. So dia akan automatically, dia akan reset ataupun dia akan terus carikan condition ni. Ataupun lagi sekali aku enter. So dia akan automatic, device ni akan automatic calculate untuk aku punya servo. Aku akan buat benda ni at least 5 kali untuk aku dapatkan average data. So first data yang aku dapat adalah 0.068 second.
per 60 degree ya. So dia akan buka 6 degree saja untuk dapatkan value ni. Okey, aku tekan lagi sampai aku dapatkan 65 sampai ke 5. So sini 0.064 second. Lepas tu third is a 0.068 second. Okey, seterusnya untuk nombor 4 berapa result dia tak keluar. Okey, 0.0554 second. Dan yang terakhir 0.064 second. Okey, kat sini you all boleh nampak dia punya value ada variant. So daripada sini kawan akan buat variant calculation, average untuk pastikan berapa exactly number by average. So kat situ nanti kawan akan comparekan R12 dengan CDS. Okay guys, so seterusnya so ini aku dah buat average calculation. So aku akan tambahkan semua value dan aku akan bahagi dengan 5 lah untuk aku punya unloaded spec servo untuk R12 punya calculation. So kalau korang tengok kat sini, berdasarkan gunakan device ni, okay, device servo test ni berserta dengan 7.4 variety voltage yang aku set. So korang akan ataupun korang boleh lihat 0.0638 second yang unloaded ataupun result yang come out daripada servo R12 ni. Okey, kita compare dengan R12 spec yang factory dah set ataupun factory dah claim is 0.06. So yang belakang ni 38 ni actually is decimal places sahaja. So aku boleh kata yang value speed unloaded ni adalah sama exactly dengan factory claim. So no judgement, bagi aku bagus lah. Maknanya apa yang dia orang claim dan apa dia orang nyatakan dalam dia punya product spec is correct dan tiada helah kat situ. Okay, seterusnya aku akan proceed untuk servo tester dalam reliability test dalam 1.5k punya durability test. Okay, durability test. So 1.5k kenapa aku ambil 1500? Sebab aku gunakan home track aku. Home track aku adalah dekat UTM Skudai. So aku calculate dalam 20 lap. So berapa banyak aku turn aku punya throttle steering lah. So far tak lebih pun daripada 300 kalau aku main 20 lap dekat aku punya home track. Okey, itu satu hal. Tapi aku timeskan dengan 3 dan 4 untuk aku dapatkan maximum output ataupun maximum test number untuk aku uji aku punya produk dengan harapan aku benda ni akan 1.5 ni akan memberikan kesan efek temperature dekat dia punya motor dan memberikan satu result ataupun satu value yang cantik untuk aku tengok berapakah speed yang terhasil after aku buat reliability test ni. Okey, tanpa membuang masa aku direct terus lah. Tapi benda ni aku akan set dan aku akan tinggalkan sebab dia makan masa dalam untuk complete ini punya cycle dia akan habis dalam masa dalam 20 minit. Okey, so digital apa yang aku nak kena pergi dekat ED mode, di mana ED mode ni ED mode ni fungsi dia adalah untuk test endurance kita punya servo. Okey, so kat sini aku set kan 1500 seperti mana aku cakap tadi, ni 1500. Okey, bila aku dah set ni aku just tekan enter saja. So bila aku tekan enter, aku akan kau boleh nampak dia punya circle time 1498. So setiap kali dia one circle, dia akan reduce sampai kosong. So bila kosong dia akan stop automatically dan pada waktu itu aku akan direct test aku punya speed macam mana, okey ataupun sebaliknya. Kita tunggu dan lihat after kita punya test ni complete. Alright, so aku lajukan sikit dia punya test. Okey, yang 5 belakang ni adalah speed lah, 4 ni adalah target aku. So aku akan tinggalkan unit ni atau testing ni
dan aku akan review korang after benda ni complete. Alright, after benda ni finish. Okay, thank you. Kau stay tune, kau tunggu aku. Alright. Sekarang baru 1270 circle time. So aku boleh kata lagi 15 minit habis lah untuk completekan 1500. So kita tengok temperature yang wujud dekat sistem ni. So motor dia berada dekat sini lah sepatutnya. So kalau aku ambilkan very basic dalam 30.6 temperature yang wujud lah dekat dia punya dia motor. So aku assume ni pun metal plate yang sama. So aku try tembak temperature. So memang ada temperature naik lah. So sebelum ni tadi 30 kan, 30 point something. So sekarang ni dah 31.9. So dekat sini dia agak ada rasa agak panas lah. So aku punya 32 je dah increase walaupun by 0.01%. So dia dah naik. So tak apa, kita still lagi monitor sampai value dia habis 1500 lah. So untuk pengetahuan korang, setiap servo ni mereka ada operating temperature tersendiri lah. So sebagai contoh untuk Mashmo CDS 10 ni, dia punya operating temperature adalah negatif 20 degree hingga ke 60 degree darjah Celsius lah. So kalau andai sekiranya dia punya value is below ataupun over that number, so dia akan buat efek dekat servo ni lah. Mungkin dia punya sistem ataupun dia punya PCB barangkali tak dapat nak operate dengan proper sequence ataupun proper fluctuate graph yang sepatutnya servo ni bagi. Okay, tak apa, kita just go through benda ni sampai habis 1500. Alright. Wah, tak sabar aku nak tunjukkan kepada korang dia punya result macam mana. Adakah basic test ni dapat memuaskan hati aku ataupun sebaliknya lah. Tapi aku lebih fokus on Mashmo yang aku beli ni. Tak tahu macam mana okey ke tak, sebab R12 ni aku dah tahu lah dia punya performance. So result ataupun come out result yang dia orang dah bagi. So aku nak tengok MRS CDS 10 ni. So kenapa aku buat R12? Untuk aku buat comparison between R12 dengan servo Mashmo ni, supaya korang dapat lihat dia punya differences dengan paling utama dia punya kelebihan. Okay, walaupun test ni adalah hanya unloaded, okay, unloaded condition dan involve of minor off temperature, but bagi aku inilah satu usaha ataupun idea yang dapat kita ataupun aku buat untuk aku justify aku punya servo ni dalam condition tip top ataupun sebaliknya lah. Sebab sebelum ni aku pernah alami satu case di mana aku beli servo, tapi problemnya servo yang aku gunakan tu dia mudah panas. So bila aku verify balik, bila aku buka dia punya belakang punya case, aku dapati dia punya connector dia tu touching dekat another connector. So that's why aku suka jalankan test-test sebegini untuk aku praktiskan dalam aku punya work practice ataupun hobby practice, supaya aku dapat buat in perfect for the first time. Dan paling utama adalah bila aku driving, dia tak memberikan kesan waktu aku driving. Yes, itu paling utama. Babe, walaupun 17.5 babe, kau langgar tembok patah riuk babe, jangan main-main. Okay guys, lagi 40. So 40 complete, aku akan terus pergi dekat test. Dalam masa yang sama aku akan ambil temperature untuk verify berapakah maksimum temperature yang wujud dekat sini, dekat bahagian motor dia ni. Dua ni lah, kat arah sound sini. Dia motor dari sini ya. Okey, alhamdulillah complete babe. Okey, aku terus ambil temperature. Okey, 34.3. So daripada hole ni 34.5 lah paling maksimum. Okey, aku tulis ni
34.5 degree of Celsius. So aku akan terus pergi dekat SP mode, okay, untuk aku verify dia punya speed berapa after. Okay, 0.064 second. Lepas tu lagi untuk compete kan 55 sekali punya test 0.064. ok, seterusnya 0.061 second. ok, lagi kita jalankan cukup 5, kita ambil average 0.058 second, and last but not least 0.064 second. So aku buat calculation sikit untuk kita buat summary terhadap R12 ni. So 0.064 tambah 0.064 tambah 0.061 tambah 0.058 tambah 0.064. So bahagi dengan 5. So dekat sini kau akan dapat result 0.0622 second. So apa yang aku boleh explain dekat sini dengan korang semua, dengan kalian semua, untuk R12 ni dia punya value sangat minor changes, tak sampai dalam about of 0.0 something percent. Sangat dia punya variant involvement with temperature, walaupun temperaturenya daripada 30.6 tadi ubah hanya dalam 34.9 degree of Celsius of changes saja. Dan result yang dia orang come out before and after unloaded dengan after reliability test agak very minor effect. So aku boleh kata R12 ni sangat konsisten dari segi speed, walaupun temperature, walaupun endurance test yang dijalankan always continuous dan membuatkan temperature increase a bit. So that's why aku gunakan R12 ni sebagai benchmark aku. Okay, aku gunakan 12 ni sebagai benchmark aku sekiranya aku membeli mana-mana servo yang ada dekat market luar. Okay, seterusnya nanti aku akan buat CDS. Kita akan proceed dengan MRS CDS 10 servo Marshmore. So macam biasa aku akan buang dulu benda ni, aku akan tukarkan dia. Macam biasalah, kita pergi FT mode untuk device ni, tukar bateri, dan kita akan pasang servo horn ni dekat exact position default. Okay, so ini dah kita test, so far alhamdulillah good. Dan kita akan proceed lah. Negatif, positif, negatif. Jangan salah burn pening kepala tu. So aku akan set up, aku akan standby aku punya condition dekat digital. Okay, so aku akan masuk sistem lah. So sekarang ni kita akan pergi ke FT mode. So digital, pergi dekat FP mode. Okay, enter. Oh sudah kenapa kau tiba-tiba hilang pula ni kau? Pelik ni. Wish, pelik no. Sampai motor punya vibration pun kuat gila. Aish, apakah hang kau ni? GT power on macam biasa. Lepas tu after pergi digital, masuk FP jadi. Okay, ni dah cantik. Tapi bila aku on pergi dekat down ataupun up, sistem fail. Dah kenapa engkau ni? Kau janganlah buat hal ke ataupun something wrong. Satu perkembangan yang kurang sihat ni. Aku test dekat SRS satu lagi kat servo lain, tengok macam mana. Jangan buat pasal tu, So system is system. So aku masuk macam biasa. Aku pergi dekat digital, aku pergi dekat FTP. Sedap-sedap ada tu. Sedap-sedap ada. Something wrong ni dekat aku punya Marshmore. Apa hal lah?
Adakah disebabkan model baru aku punya device tak dapat nak detect dia punya firmware ke apa ke? Aduh pening dah kepala aku ni. Biasalah adat. Okay, masuk. Aku nak test lagi sekali. Tadi FP tak boleh. Kalau FP aku tadi digital, aku try unlock pula FP. Oh, kerik bunyi siap. Hilang siap. Boleh gerak tapi hilang. Ui, ini satu pengembangan yang kurang sihat. Again lagi sekali aku try. Digital aku pergi. Okay, tadi aku try terus direct SP lah. Speed speed punya mode lah. Speed test lah. Tak keluar siut. Sistem gerak tapi dia tak project. Macam ada short circuit dekat configuration device dengan aku punya servo ni. Oi, kau jangan buat pasal. Alamak, aku tak tahu lah aku nak explain apa dengan korang. Okay tu. So aku tak tahu servo so far bergerak dalam keadaan cantik lah. Dia bergerak tau. Servo gerak. So aku pilih digital, aku pilih linear, aku pilih normal. Aku boleh gerak. So kalau kau boleh dengar dia punya linear punya condition, linear. So aku play dengan adjustment. Kau dengar linear dia punya movement, left to right to center, ni to default center, to the left to the right. So far good, tapi dia tak come out, dia tak bagi reading dekat sini. Aku tak tahu apa problem. Dia macam ada short circuit bila dia bagi power dekat unit ni, dia return balik, dia macam buat benda ni short. So aku tak tahu apa problem. Okay, dan aku try dekat unit lain. Aku try kat unit ni, aku pakai sabok digital 2263MG ni. So far tak ada hal. Tak adalah sampai buat benda tu jadi blank terus tau, dia punya display. So digital, aku pergi contoh, aku pergi linear tadi kan, tu normal, cantik je motion. Siap ada je dia punya indicator. Oh man. Okay guys, aku tak tahu nak komen apa. So since benda ni pun dia tak dapat pop up value dekat benda ni, aku tak dapat nak teruskan testing untuk speed yang aku janjikan. Speed ni aku pending, dengan reliability test yang aku pending. So aku tak tahu macam mana, apakah sebab dia. Adakah ini servo baru yang penuh toyol sampai factory ni setup penuh toyol kot, sampai kau tak nak reading benda tu. Hanya factory saja yang dapat membocorkan dia punya coding kat dalam ni. Sampai device ni, basic device pun tak dapat nak read dia punya data. Apakah specialnya ada dekat Mashmo MRS CDS 10 racing competition high voltage digital servo ni. Aku tak tahu apa special dia sampai tak nak reading. So aku minta maaf kat korang sebab result dia tak dapat nak compare. Satu, kau tak dapat nak compare dengan korang. Sebab salah pula aku rasa. Tiba-tiba pula unit ni tak dapat detect. So aku akan pasang barang ni juga. Aku akan pasang. So since aku dah beli, aku dah pasang. So bukan barang ni tak bagus, aku try masuk, dia still lagi boleh jalan macam biasa. Tapi aku tak dapat nak read benda ni. Mungkin factory ada set, ataupun factory dah fix, ataupun dah burn dia punya data come out. Maksudnya dia tak dapat dah burn data supaya ada sepati ataupun ada device tak boleh nak read dia orang punya data exactly. So aku tak tahu apa tip and tricks daripada Mashmo factory terhadap dia orang punya servo ni. Kenapa tak dapat reading aku tak pasti. So apa yang aku boleh buat, apa yang aku akan buat selepas ni adalah aku akan pasang dekat unit MO7 aku, dan aku akan test by actual. So aku akan pandu dan aku akan feedback berdasarkan actual feeling aku, adakah benda ni sama tak dengan R12 punya servo. Aku tak boleh nak kata panjang. Aku minta maaf kat korang, aku tak dapat nak beri comparison. So benda ni aku akan pasang dekat actual part. So aku harapkan Mashmo MRS CDS 10 ni tak mengecewakan.
dan result dia close to ataupun lebih baik daripada R12. So korang tunggu ataupun korang stay aku punya next episode untuk chapter 2, part 2 chapter 2, yang aku akan explain pasal motor pula. Okay, motor yang aku beli Fleta ZX version 2 17.5 tu, aku akan explain kat korang macam mana aku verify dia punya spec. Okay, spec dia. Okay, kalau video ni bermanfaat untuk kalian, okay, tolong aku subscribe, like dan share channel ni kalau bermanfaat. Okay, aku AK daripada AK Studio. Okay, ciao.